Ahmad Al-Kawakibi, tokoh daripada negara Syria, dia tulis sebuah buku yang berjudul Ummul Qura. Ummul Qura ini dia tulis dalam bentuk lebih kurang macam novel dalam bahasa Arab, yang menceritakan tentang penyatuan yang perlu ada di kalangan umat Islam. Ummul Qura, ibu kepada segala negara, yang akhirnya dalam satu persidangan di Pakistan diambil model Ummul Qura ini, yang akhirnya lahir. Yang ketiga, satu orang sarjana daripada negara India. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Maza Khasiral Alam bin Hitatil Muslimin. Apa dia dunia ini rugi dengan orang Islam ini mundur? Orang Islam mundur, apa dia yang dunia rugi? Okey. Ada 3 tajuk yang berbicara tentang maju dan mundur orang Islam, dan maju dan mundur orang yang bukan Islam. Kesimpulan yang saya nak ambil daripada ketiga-tiga karya besar ini, tuan-tuan, ada beberapa kelemahan di kalangan umat Islam. Kelemahan yang disebut oleh ketiga-tiga pengarang ini. Antara kelemahan kepada umat Islam adalah apabila mereka menjadi umat yang tidak membaca. Sedangkan umat kita disuruh untuk menjadi umat membaca. Kan ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat yang pertama turun. Tetapi umat yang menjadi umat yang paling tidak kuat membaca adalah umat Islam. Ketiga-tiga tokoh ini sebut. Yang kedua, dan ini yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan sekalian, cara fikir umat Islam, apabila disebut sebagai hukum Allah, maka pada waktu itu mereka nampak hudud, mereka nampak ta'zir, mereka nampak qisas sahaja. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala turun hukumnya dalam 2 bentuk. Yang pertama namanya syariatullah, syariat Allah, hukum-hukum Allah. Yang keduanya namanya sunnatullah, ketetapan-ketetapan Allah, ataupun terjemahan yang diterjemahkan oleh Sahibus Samahah Mufti Negeri Pulau Pinang, Negeri DAP. Dia menterjemahkan dengan menyebut hukum, sebab dan musabbab, ataupun diterjemahkan oleh beberapa tokoh yang lain sebagai hukum tabi'i. Ini hukum Allah. Hukum Allah satu nama dia syariat Allah. Sembahyang, zakat, puasa, haji, jihad, berjuang. Tubuh berkipas tak termasuk dalam syariat. Masuk dalam syariat. Satu lagi nama dia sunnatullah, hukum sebab dan musabbab. Kamu buat macam ni, natijahnya macam ni. Kamu buat macam ni, natijahnya macam ni. Itu dipanggil sebagai sunnatullah. Ada 2 perbezaan besar di antara syariat Allah dengan sunnah Allah. Syariat Allah, sembahyang, zakat, puasa, haji, jihad, apa semua ni, ganjaran dia bukanlah ni. Ganjaran dia selepas kita mati. Bila kita mati, maka pada waktu itu kita akan ditimbang amalan kita, dan ganjarannya adalah pada waktu itu. Hasil dan kesannya adalah pada waktu itu. Adapun sunnatullah, kesannya adalah pada saat dan ketika ini. Kalau kita ikut sunnatullah, maka ketika ini kita akan diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah di kalangan umat ini, mengikut 3 tokoh tadi, apabila kita memperkesampingkan sunnatullah, kita menganggap kata sunnatullah tu seakan-akan dia bukan daripada ajaran agama. Saya tunjuk contoh kat tuan-tuan. Di Kedah, di satu Dewan Undangan Negeri, ada satu orang Cina. Bukan masalah Cinanya, masalahnya adalah dia tidak Muslim. Dan saya nak tunjuk tentang sunnatullah. Dia ada satu kawasan bendang 97 relung. Saban tahun, bendang yang dibuat oleh Cina yang beragama Buddha ini, saban tahun bendang dia menjadi. Bendang dia cukup menjadi. Sempadan dengan bendang dia, orang Kedah panggil perenggan. Perenggan dengan bendang si Cina non-Muslim, Cina Buddha ini, sempadan dia. Sempadan dia itu dimiliki oleh Tok Imam. Tok Imam, orang Islam, orang Melayu, Tok Imam, ketua cawangan PAH.
Tapi bendang yang dibuat oleh Tok Imam, orang Melayu, orang Islam, ketua cawangan PAS, tak pernah menjadi. Luasnya hanyalah 9 relung. Bila-bila pun tuan-tuan, bila-bila pun, setiap musim, Cina ni satu ketika dia menjadi pembayar zakat. Dia tak masuk Islam, tapi dekat-dekat Ramadan dia akan cari 2-3 orang ni, dia akan cari, dia akan kata ini adalah zakat aku untuk tahun ni. Dia pembayar zakat sama. Soal saya, cara fikir sebahagian umat mungkin akan kata dia kafir, ini zaman di dunia ni Allah Ta'ala bagilah kat dia, nanti di akhirat kelak dia masuk neraka. Mungkin itu cara fikir orang kita. Ataupun kita juga boleh fikir, kita juga boleh mengajak untuk kita berfikir, apakah Allah Ta'ala redha kepada yang bukan Muslim dan Allah Ta'ala tidak redha kepada orang Muslim ni. Tok Imam, ketua cawangan PAS, orang Melayu, Muslim. Ataupun macam mana? Kenapa itu berlaku? Tuan-tuan, jawapannya ialah kerana Cina, non-Muslim, beragama Buddha, penyokong Pakatan Harapan, dia mengikut sunnatullah. Adapun Tok Imam, Melayu, Muslim, dia bercakap nak tegak syariatullah, tapi sunnatullah dia tak buat. Apa dia? Cina tadi bangun pukul 6 pagi. Sebagaimana Tok Imam ni juga bangun pukul 6 pagi ataupun lebih awal lagi. Tok Imam ni pergi ke masjid, Tok Imam ni jadi imam, lepas Tok Imam ni jadi imam, lepas sembahyang, dia terus lagi zikir, lepas terus lagi zikir, dia tunggu untuk sampai sunat isyraq, lepas tunggu lagi sunat isyraq, dia nak tunggu pula duha, dia tertidur sebentar, lepas tu dia bangun-bangun tengok-tengok, dah lewat sikit, balik, dia singgah di kedai kopi, dia buka sinar, dia tengok-tengok tak kiri, tak kuarantin. Dia ulah pula tentang tak kiri, tak kuarantin. Dia kata sungguhlah, kalau rakyat balik daripada luar negara, rakyat kenalah kuarantin. Dia tak kiri ni dia bukan rakyat, dia menteri. Kita kata bolehkah jadi menteri kalau dia tak rakyat? Ada tu kita kira lagi lihat. Lebih kurang lagu tu, dia cerita di kedai kopi, sampai pukul 12 tengah hari, isteri dia telefon, "Hei, ikan pun tak beli lagi, cucu pun tak ambil lagi daripada pasti." Dia ketua cawangan, dia hantar anak dia ke pasti lah. Tuan-tuan, dia tak mengikut sunnatullah. Sunnatullah dia hukum dan sebab dan musabab. Si Cina tadi ni, dia keluar daripada rumah dia, dia pi pagi di bendang dia, perlu racun dia racun, perlu tambah air dia tambah air, perlu untuk buang rumput dia buang rumput, perlu untuk rawat dia rawat, perlu untuk baja dia baja, perlu untuk tabuk dia tabuk. Dia ikut sunnatullah. Allah Ta'ala akan bagi segera siapa yang mengikut sunnatullah sekarang, tak tunggu di syurga, sekarang dia akan dapat. Dan dalam hidup kita tuan-tuan, kita lebih banyak berhubungan dengan sunnatullah daripada syariatullah. Kita lebih banyak berhubungan dengan sunnatullah daripada syariatullah. Sunnatullah sebagai contoh, apabila datang wabak, agama membenarkan kepada kita, bahkan agama suruh untuk kuarantin. Tak kira siapa. Tak kira siapa. Sehingga Nabi kata, kalau sekiranya ada satu wabak yang pada waktu itu namanya ta'un, berlaku di mana-mana tempat, fala tadkhuluha wa la takhruju minha. Jangan kamu masuk ke dalam tempat tersebut dan jangan kamu keluar daripada tempat tersebut. Kenapa? Itu namanya kuarantin. Itu namanya sunnatullah. Itu namanya mengambil hukum dan sebab. Dia tak bolehlah tuan-tuan, bila berlaku apa semua, kita di pejuang Islam, kita baca doa saja, kita kira ayat jampi saja dan sebagainya. Itu tak betul. Dan bila-bila pun tidak boleh tertegaknya yang namanya syariatullah, melainkan apabila kita mendahulukan sunnatullah. Nabi kita Muhammad SAW pergi ke Madinah untuk tujuan apa? Menegakkan syariatullah, betul. Tapi cara yang Nabi ambil untuk sampai ke Madinah itu mesti mengikut sunnatullah. Sebab itulah Nabi pergi, Nabi jalan sendiri, Nabi pergi, Nabi ambil perancangan. Boleh dah Allah Ta'ala panggil Nabi, wahai Muhammad, bacalah apa-apa, kamu akan sampai terus ke Mekah, ke Madinah. Boleh? Allah Ta'ala boleh buat, kerana dia pernah buat, Allah pernah buat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tapi dalam peristiwa hijrah,
Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, ambil hukum sebab. Hukum sebabnya, kamu kena bermusafir, kamu kena berjalan. Kamu kena pilih orang-orang yang akan mengiringi kamu. Kamu kena ada orang yang menghantar bekalan. Kamu kena bersembunyi sementara dalam gua. Kamu kena ditemani oleh orang yang paling jujur, yang orang paling kamu percaya. Itu semua adalah sunnatullah. Kamu ikut sunnatullah, Allah akan berikan kejayaan kepada kamu. Ini poin kita yang pertama. Kita nak sebut. Hari ini tuan-tuan, serabut banyak orang bercerita tentang syariatullah, orang melupakan tentang sunnatullah. Orang kata, okey, kita nak kena tegak apa yang namanya syariatullah. Keluarlah buku. Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS keluar sebuah buku, Islam Adil untuk Semua. Dia menjelaskan berkaitan dengan apa yang dinamakan sebagai syariat Allah. Teorinya begitu. Secara sunnatullahnya, tuan-tuan, sunnatullahnya, hukum yang akan menyebabkan semua orang akan berasa tenteram, damai, seronok, yakin, hidup dalam keadaan aman ni adalah kesamarataan dalam pelaksanaan hukum bagi kesalahan yang sama. Seorang makcik umur 72 tahun balik daripada luar negeri. Dia pakai gelang warna pink. Lepas tu dia ditangkap gambar dia. Dia dibawa ke mahkamah. Dia didenda dengan 1 hari penjara RM8,000. Satu orang lagi balik daripada India. Nazar, saudara Nazar Sivaganga ni balik daripada India, duduk di Napor, di kedai makan dia di Napor. Kemudian sekali lagi orang tangkap dia ada gambar pakai gelang pink. Apa berlaku? Dia didenda sebanyak RM12,000 dan dalam masa yang sama dia ditahan dalam penjara. Dia dipenjarakan selama 5 bulan. Kesalahannya apa? Kerana tidak kuarantin diri. Balik daripada luar negara bukan salah. Dapat buat saringan, ujian saringan, positif ataupun negatif, itu bukan salah. Kesalahannya ialah selepas kamu balik, kamu perlu mengkuarantinkan diri kamu secara kendiri. Itu tidak dibuat oleh makcik ni. Itu tidak boleh dibuat oleh peniaga restoran Saleh Pekan Napor. Mak saya asal orang Napor. Mak saya. Saya rajin sebut. Bila orang suruh memperkenalkan diri, saya akan sebut macam ni. Ana benu mra'atin min Napor kanat ta'kulu pe'nga. Saya ambil daripada hadis Nabi. Hadis Nabi sebut, ana benu mra'atin min Quraisyin kanat ta'kulul qadid. Saya ni adalah anak kepada perempuan daripada Quraisy yang ibu saya menjamu saya memakan daging kering. Nabi nak sebut tawaduk dah. Saya pun akan sebut lagu tu. Ana benu mra'atin min Napor. Saya adalah anak kepada seorang wanita daripada Napor. Mak saya asal orang Napor. Kanat ta'kulu pe'nga. Yang dia ajak saya makan pe'nga. Tahu pe'nga? Pe'nga tu lempeng. Kanat ta'kulu pe'nga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak sebut kepada tuan-tuan, apa yang akan menyebabkan orang akan puas hati? Makcik tadi, kesalahannya sama, cuma kecil kesannya dan sebagainya dalam bahasa syariahnya dipanggil dengan ma'alat. Implikasinya, satu orang ni, makcik ni mungkin implikasinya tak kuat, tak hebat, tak merata. Tapi mamak Saleh ni, implikasi dia merata, yang menyebabkan lahir daripada dia itu menyebabkan berata penyakit tupi. Dan Kedah lah ni dah ada 4 kluster. Ada kluster muda, ada kluster Tawa, ada kluster Salah, dan ada kluster Sivaganga. Kedah. Kawan-kawan duk kata, sejak daripada PAS Perintah Kedah, maka pada waktu itu Kedah lama dah hijau, jadi kawasan hijau. Bila parti hijau main Perintah Kedah, bala pun main. Saya tak setuju. Sebab pada saya, bala dan sebutlah apa nama sekalipun, dia datang bukan kerana siapa memerintah, tetapi dia datang apabila kamu ikut sunnatullah, maka dia akan datang kedamaian. Kamu tak ikut sunnatullah, dia tak akan datang kedamaian. Tiba-tiba seorang menteri namanya At-Takiri. At-Takiri itu asal seberang takir.
sebagai asal orang seberang takir, dia menteri, komuniti menteri sawit ni, dia balik daripada Turki, dia tak kuarantin diri. Bila orang dedah, maka pada ketika itu kononnya dia telah dikompon sebanyak RM1,000 sahaja. RM1,000 saja. Nak bagi pengajaran apa kepada Mamak Saleh? Berbanding seorang menteri. Lepas daripada dia balik, sampai tarikh ni, dia pi merata. Dia buat lebih daripada 24 buah pertemuan dan majlis. Dia buat macam-macam pertemuan. Dia tidak diambil tindakan yang setara. Itu kita kata tidak mengikut syariatullah dan tidak mengikut sunnatullah. Tiba-tiba kamu keluar surat, kamu keluarkan buku Islam adil untuk semua. Balik kepada syariat Islam, penegakkan undang-undang Islam. Bohong semua tuan-tuan. Pasal dia tidak boleh ditegakkan syariah melainkan disertakan dengan sunnatullah. Satu. Dua. Tajuk saya malam ni, saya ajak tuan-tuan sekalian. Ustaz Derih Haji Ahmad, naib Presiden PAS, senator. Dia ni dulu, bila dalam ceramah dia akan sebut 5 perut, 3 serangkai, buta perut, tak ada akal. Hak ni dia ceramah bila-bila pun. Ceramah bila-bila pun. Dia kata bila tengok orang UMNO, muka macam penarik kereta. Dia nak habaq kata punya jahat punya orang UMNO ni. Ustaz Derih Haji Ahmad. Dia ada ceramah banyak. Ni kawan YB Datuk Salahuddin dah. Kawan baik dia. Dia cerita dulu tuan-tuan, banyak benda tu. Dia main ceramah di Slim baru ni, dia menyebut antara nikmat bila berkawan dengan UMNO ni, dia boleh berceramah dalam kemah yang berhawa dingin berbanding dengan dia ceramah kalau kata sebelum ni ceramah mungkin di bawah pokok dan sebagainya. Itu antara nikmat. Dan dia sebut dalam ungkapan dia kata ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Dan dia kata ini adalah kata-kata ulama. Yang kata-kata ini memang ulama lah. Secara tepatnya ialah satu orang tokoh yang bernama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata Umar bin Al-Khattab, dan itu yang diambil oleh Ustaz Derih, nak tunjuk kata betapa hebatnya percantuman, perpaduan, penyatuan antara PAS dan UMNO ni. Dia kata kembali kepada kebenaran lebih baik daripada berterusan dalam kebatilan. Soalan kita, siapa yang kembali kepada kebenaran? Kebenaran itu duduk di mana? Kebenaran duduk di mana? Apakah kebenaran itu duduk bersama PAS ataupun kebenaran itu duduk bersama dengan UMNO? Kalau dia kata kebenaran itu bersama dengan PAS, kebenaran dia itu bersama dengan PAS, maka kita kata perlu UMNO untuk bertaubat dulu. Kalau sebab dia kembali kepada kebenaran. Kalau kebenaran itu bersama dengan PAS, hak dulu-dulu ni Ustaz Derih Haji Ahmad, Ustaz Ustaz Haji Abdul Hadi Awang, apa nama ni, semua tokoh-tokoh ni dulu ni, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman yang di Pertua PAS kawasan Tanjung Malim. Saya dengar balik rakaman kuliah dia pada tahun 2018 sebelum pilihan raya. Dia menyebut kata hak berkarat biru ni, dia lalu depan. Kata Ustaz Tarmizi, bukan saya kata. Hak berkarat biru ni, dia kata cukup tak terpakai. Siapa dia yang kembali kepada kebenaran? Kalau dia kata itulah dia kebenaran, hak haji-haji kata UMNO sesat, hak haji-haji kata UMNO bahkan ada yang terlajak sampai kata kapiak dan lain sebagainya, apakah itu kebenaran? Maksudnya UMNO kembali kepada PAS, UMNO kembali kepada kebenaran. Ataupun Ustaz Derih, PAS, Takiri dan juga Taqiyuddin dan juga Uhaha, depa ni yang kembali kepada kebenaran yang ada kepada UMNO. Kedua-duanya memerlukan kepada apa yang dipanggil sebagai taubat kebangsaan, taubat perdana. Berapa ramai orang yang dituduh kata jatuh fasik? Berapa ramai orang yang dituduh kata jatuh kapiak? Berapa ramai orang yang dituduh kata rosak akidah? Berapa ramai? Perpecahan ini bermula daripada dakwaan-dakwaan orang yang macam ni. Yang kita kata tuan-tuan,
kita kata politik, ini tajuk saya yang ketiga lagi, yang terakhir. Kita sekarang sebut politik dia sebahagian daripada agama, tetapi politik bukan tujuan untuk memastikan ataupun menentukan dia ni ahli syurga, dia ni ahli neraka, pangkah pergi syurga, pangkah lah ni pula muafakat nasional pergi ke syurga. Tidak. Tujuannya bukan untuk itu. Politik dia ada satu tujuan yang tertentu. Nanti kita akan cuba bahas dalam tajuk yang ketiga nanti. Cuma lah ni tuan-tuan, kita nak tanya Ustaz Derih, kita nak tanya PAS, kita nak tanya UHH, kita nak tanya orang-orang yang seumpama ini, para pemimpin PAS. Dan kita kena fikir tuan-tuan, kita kena fikir, lah ni mereka menggunakan pula sentimen ini. Mereka kata sekarang kita sudah berpadu. Yang lebih teruk lagi, mereka kata lah ni berpadu di antara muhajirin dan ansar. Siapa ansar, siapa muhajirin? Siapa ansar dan siapa muhajirin? Boleh jadi Ustaz Derih muhajirin, UMNO ansar. Ada pula yang kata pertemuan di antara pergabungan ini, di antara Aus dan Khazraj. Woi, pokok ni dia jual agama sedap tuan-tuan. Jual agama sedap. Tuan-tuan, benda yang paling mudah kata Ibnu Hazmin untuk jual kepada orang adalah jual agama. Ambil kebatilan, balut dengan jubah agama, orang akan tengah. Khutbah tuan-tuan, khutbah mengikut syarat khutbah, tak boleh bercakap, tak boleh bertanya. Lepas tu dia naik atas member khutbah, dia nak kata apa pun, dia boleh kata. Dan ini peluang yang dia ambil. Siapa yang kembali kepada kebenaran, kebenaran itu duduk di mana? Jawapannya, kalau benar itu bersama dengan PAS, UMNO kena bertaubat. Kalau benar itu bersama dengan UMNO, PAS kena bertaubat. Kalau tidak, ungkapan itu hanyalah ungkapan, semata-mata ungkapan yang kosong. Sebab lah ni tuan-tuan, PAS tidak menyebut lagi dia bertaubat. PAS tak tarik lagi, Haji Hadi tak tarik lagi amanat Haji Hadi. PAS tak tarik lagi dakwaan negara ini negara tagut. PAS tak tarik lagi. Haji Abdul Hadi Awang menyatakan bahawasanya perlembagaan Malaysia ini adalah perlembagaan jahiliyah. Dia tak tarik lagi. Dia tak tarik lagi. Yang law ni pula dia nak mempertahankan perlembagaan tersebut. Kita kata tuan-tuan, sebenarnya siapa kebenaran itu bersama dengan siapa, dan kembali kepada kebenaran itu kembali ke mana? Kalau bersama dengan UMNO, PAS kena isytihad taubat. Kalau kebenaran bersama dengan PAS, UMNO kena isytihad taubat. Tapi kita yakin dan percaya tuan-tuan, sebenarnya latar belakangnya bukan benar di mana, semata-mata dia adalah gabungan politik. Saya pindah kepada tajuk yang ketiga, ceramah ma'al hijrah dia tuan-tuan. Jadi cara ceramah dia tu lah. Selagi gaul bagi sakan tu atau Datuk Salahuddin nantilah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pindah kepada tajuk kita yang ketiga. Politik ada tak dalam agama? Kita kata politik ada dalam agama. Politik ada dalam agama. Apa dia makna politik dengan penafsiran agama, pemahaman agama, definisi agama? Apa dia politik? Politik ialah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat dan menghilangkan kemudaratan daripada umat. Itulah politik. Politik tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan, manfaat kepada umat. Itu adalah politik. Dan menghilangkan kefasadan, kerosakan, keburukan daripada umat. Itu makna dia politik. Ada tak dalam agama? Ada. Apa masalahnya? Umat ini akan terus hancur, umat ini akan terus berada dalam keadaan tidak terkawal apabila persoalan politik itu diagamakan. Bukan, diakidahkan. Persoalan politik itu diakidahkan. Mana dia? Kita jadikan persoalan politik itu persoalan akidah. Akidah ni ikatan yang membezakan kita dengan orang itu, pegangan politik kita. Kerana kita ada pegangan politik yang tertentu, maka kita ahli syurga, orang lain ahli neraka. Mungkin kita tak sebut, tapi sebahagian daripada pernyataan dan perlakuan kita membawa ke arah itu. Siapa yang lawan dengan kita? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Satu ketika dahulu. Dan UMNO ni disebut sebagai golongan yang zalim, golongan yang sesat, golongan yang tak betul, golongan yang akidah dia tercaya. Tuan-tuan, bukan kata
tahun 60-an ataupun tahun 70-an, tahun 80-an saja. Tak. 2018 ke atas, mereka masih sebut lagi macam tu. Haji Hadi Awang tahun 2017 bertempat di Kompleks PAS Negeri Kedah, masih menyebut kita sekali-kali tidak akan bersama dengan UMNO, kerana UMNO ini membawa pemikiran politik yang songsang dan sesat daripada ajaran Islam. 2017. Kalau ikut Datuk Salahuddin, mungkin pada waktu itu dia sedang dilamun cinta, tapi dalam masa yang sama dia keluar kepada orang PAS, dia beritahu kata tak mau bekerjasama dengan UMNO. Bersama dengan UMNO, dia telah bercumbu-cumbuan, dengan kata kutip, bercumbu-cumbuan dalam urusan politik. Jadi kata kita tuduh kazaf kat dia pula. Tak, bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah mereka bercumbu-cumbuan dalam urusan politik. Politik ni tuan-tuan, yang rosaknya, citra politik Islam ni rosaknya di Malaysia apabila orang-orang PAS menjadikan dia sebagai unsur agama. Agama dengan makna akidah. Hang bersama dengan kami, hang betul. Hang tak bersama dengan kami, hang sesat. Man kana ma'ana fahuwa qiddis, wa man laysa ma'ana fahuwa iblis. Siapa yang bersama dengan kami, dia suci murni. Siapa yang lawan dengan kami, maka dia akan jadi apa? Dia iblis. Dia itu adalah iblis. Ungkapan yang rajin disebut, halaluna haramukum. Kami buat jadi halal, hampa buat jadi haram. Tuan-tuan, 2015 Datuk Salahuddin Ayub, Yang Berhormat Tuan Haji Mat Sabu, Yang Berhormat Khalid Samad dan sebagainya, keluar daripada PAS. 2015, 2016, 2017, 2018. Apa mereka tak kata? Apa mereka tak kena? Ini Jebon. Dia Jebon tu susah. Mereka kata, bukan saya kata. Saya tak kata apa. Saya ambil hak mereka kata tu. Munafik haraki, keluar jamaah Islam, lawan Islam, Islam liberal dan sebagainya. Macam-macam tuduhan mereka ni kena. Pasal apa? Pasal lawan dengan PAS. Itu bukan cara politik Islam yang sebenar. Manfaatnya di mana? Sampai satu ketika, bahkan mereka petikai tentang bai'ah, mereka petikai tentang talak dan sebagainya. Lalu apa berlaku, tuan-tuan? Bila ada kepentingan kepada mereka, Datuk Kamaruddin Jaafar Jebon, Datuk Kamaruddin Jaafar munafik haraki, dan Anwar Inas, macam-macam lah kena Datuk. Dan dia salah seorang yang juga bai'ah dia. Dewan Pemuda PAS Kelantan juga pernah mereport. Dia ni salah seorang daripada yang berbai'ah untuk talak 3, dan dia pernah report kepada Jabatan Agama kalau dia duduk dengan isteri dia, kononnya tertalak dan sebagainya. Datuk Kamaruddin Jaafar. Lah ni Datuk Kamaruddin Jaafar balik untuk berkawan dengan Haji Hadi. Haji Hadi boleh terima. Pasal apa? Itu kita faham, itu adalah politik. Tapi saya tarik balik sebelum kata. Hak saya nak kata, hak celakanya, tapi saya tak kata. Saya nak kata ya Tuan Saleh. Hak ni nak kata apa lah? Hak kira lulak apa boleh. Bila kena kepada mereka, halal. Kena kepada orang lain, haram. Halaluna haramukum. Halal kami buat, hampa buat jadi haram. Tuan-tuan, ni perangai siapa? Saya tak tuduh, saya tak kata, saya tak label. Tapi kalau tuan-tuan rujuk dalam Al-Quran, tuan-tuan akan dapati perangai ni adalah perangai, saya tak kata mereka tu tak. Saya kata perangai yang seumpama ni adalah perangai Yahudi. Saya tak kata mereka Yahudi, tidak. Kita kata perangai yang seumpama ni, kalau kamu buat halal, kalau kami buat haram. Tuan-tuan, banyak kali apa hujah mereka? Marah kepada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan berkawan dengan orang kafir. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tak boleh mengambil orang-orang yang kafir itu menjadi pemimpin selain daripada orang yang beriman. Itu hujah dia apa? Hujah dia apa? Naiklah calon Sungai Petani. Tiap-tiap malam. Calon Sungai Petani. Calon PAS Sungai Petani. Tiap-tiap malam. Orang tu silap, orang tu akidah jatuh, orang ni macam tu, orang ni macam ni. Dia kata tak boleh berkawan dengan orang yang bukan Islam. Lah ni, dia berkawan dengan orang yang bukan Islam. Sebelum ni, dia berkawan dengan orang yang bukan Islam.
Ada satu kaedah dalam agama ni, dia panggil taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminati wal ahwal. Hukum boleh berubah dengan berubahnya waktu dan tempat. Hukum asal sembahyang zuhur 4 rakaat. Tapi kerana kita musafir, kita boleh sembahyang 2 rakaat. Hukum asal berubah dengan berubahnya tempat dan masa. Hukum zakat fitrah asalnya adalah dengan makanan ruji masyarakat tersebut. Tapi bila sampai kepada satu ketika, para ulama kata boleh berubah dengan perubahan zaman. Masalah kepada kawan-kawan PAS menjadikan satu kaedah yang tak ada. Tapi dia menjadikan sebagai cara fikir mereka. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril hukam. Berubahnya hukum dengan keadaan kedudukan mereka. Mereka jadi pembangkang, mereka nak kata apa? Mereka boleh kata haram kawan dengan orang bukan Islam. Haram sebagainya. Lepas tu, mereka pula berkawan dengan orang bukan Islam. Boleh pula. Boleh pula. Dan banyak lagi kalau kita nak tengok contoh kepada tuan-tuan. Banyak perkara lagi. RUU 355. Cikgu Non. Orang memali. Orang duduk di memali. Konon wallahu alam, dia naik gerek. Dia naik basikal daripada Baling, kononnya sampai ke Padang Merbuk. Pasal apa? Kita mesti melaksanakan hukum syariah. RUU ni macam mana sekalipun kita mesti buat. Waktu tu ahli parlimen berapa orang saja, tapi kena buat. Waktu tu pembangkang kena buat. Tak boleh. Habis orang nu kafir, orang ni murtad, orang nu munafik. Saya teringat Esko Kerajaan Negeri Kedah, Esko Penerangan Kerajaan Negeri Kedah lah ni, Yang Berhormat Wan Rumaini. Dia juga dalam satu ungkapan ceramah dia di Langkawi, dia menyebut kata ini dah kelompok-kelompok yang menjadi musuh Allah ni. Dia kata hak orang-orang yang duduk dalam parlimen ni yang tak mau sokong RUU 355. Lepas tu berbolak-balik dan sebagainya. Jadi kerajaan. Ini bukan keutamaan kita. Keutamaan kita mendatang apa pula kita pasal tahu. Tuan-tuan, berubah mengikut perubahan posisi dia. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril hukam. Aku duduk sebagai hakim, aku duduk sebagai kerajaan, ini cara aku. Aku duduk sebagai pembangkang, ini cara aku. Aku nak kawan dengan orang bukan Islam, ini dalil aku. Orang bukan Islam, ini dalil aku. Aku nak bawa RUU 355, ini dalil aku. Tuduh kepada orang membankruptkan tabung haji dan menghancurkan tabung haji, ini dalil aku. Aku nak jawab menyatakan tabung haji tidak dibankruptkan, tabung haji tidak diserahkan kepada orang yang bukan Islam, ini hujah aku. Ini tuan-tuan, namanya adalah biawak. Namanya adalah politik biawak, tuan-tuan. Lidah bercabang. Dok pun akan terkejut dengan cara dia U-turn. Dan inilah yang kita sebut tadi ni. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril hukam. Di mana posisi dia menyebabkan dia berubah hukum tersebut. Dan ini lawan dengan politik. Lawan dengan makna politik Islam. Politik dalam Islam bukan dengan tujuan untuk syurga dan neraka. Tak. Ada orang kadang-kadang berceramah. Kita bukan kata nak jadi, kamu sokong A, kamu akan pergi ke syurga. Dalam konteks pilihan raya kali ini, tuan-tuan. Tuan-tuan pangkah, kalau para pengundi memangkah calon, pokok, calon bebas nombor 1, Amir Khushairi, kalau tuan-tuan pangkah dia, mudah-mudahan dengan tuan-tuan, kalau kita nak hantar suara dia ke Dewan Undangan Negeri, mudah-mudahan kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Dan kita kata, ada kemungkinan, kalau kita terus bagi kepada calon UMNO Barisan Nasional, dasar UMNO dan Barisan Nasional itu cukup teruk. Tuan-tuan, saya ambil ungkapan sebagai contoh. Ismail Sabri Yaakob dan beberapa orang, termasuk Anwar Musa, dia kata, jangan jadikan lagi budaya sorat sokongan ini sebagai budaya kita. Maksud dia apa? Maksud dia, dulu memang itu budaya UMNO. Kan? Jangan lagi mencuri. Maksud dia apa? Sebelum ni dia mencuri. Dan law ni, tuan-tuan, law ni, bila dia jadi balik kerajaan, memang itu yang dia buat. Timbalan menteri kepada menteri, anak timbalan menteri sebagai bot kepada yang pemegang saham terbanyaknya adalah Lembaga Tabung Angkatan Tentera, LTAT. Apa dia?
Kenapa kamu buat macam tu? Hak kita cerita tadi ni tentang apa nama hukum yang ada beberapa set. Untuk orang tua 72 tahun macam ni, untuk apa nama peniaga kedai makan macam ni, untuk menteri macam ni. Apa dia? Itukah maslahah? Maslahah bukan di situ. Maslahah bukan di situ. Oleh sebab tuan-tuan, politik termasuk dalam pilihan raya ni, tuan-tuan, kita kena fikir tentang kemaslahatan kita. Kita kena fikir tentang kefasadan, kerosakan. UMNO Barisan Nasional, dia buat banyak kerosakan. Apa dalil kerosakan yang dia buat? Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri. Dia kata apa? So UMNO balik, dia bodoh. Ataupun kalau dia rapat balik dengan UMNO, dia bodoh. Dia kata, bukan kita kata. Lalu ni kita tak pasti. Dia bodoh ke dia pandai, kita tak tahu. Siapa yang bagi tahu kat kita kata UMNO lingkup? Muhyiddin Yassin, bekas timbalan Presiden UMNO. Siapa yang bagi tahu kat kita kata UMNO dan Barisan Nasional tu lingkup? Ahli Parlimen Bagan Serai. Dia menang atas UMNO, dia loncat masuk bersatu, pasal pada dah untuk masuk bersatu, pasal UMNO ni tidak boleh diselamat dah. Kehancuran dia cukup buruk, cukup teruk. Ahli Parlimen Bagan Serai. Lalu ni dia berkawan balik dengan UMNO. Jadi tuan-tuan, yang kata tu adalah sebahagian besar daripada menteri yang ada pada hari ini. Itu kefasadan yang cukup besar. Kefasadan yang cukup besar. Sudah tentulah kita nak dapat kemanfaatannya dengan kita hantar satu suara, lulusan undang-undang, peguam syar'i, orang muda, dia berfikir tentang masa depan negara ini, mudah-mudahan dia boleh bawa suara kita ke Dewan Undangan Negeri. Saya tak kata wajib, tapi saya juga tidak menyatakan dia sunat. Saya tak kata wajib. Haram sudah tentu tidak. Kita tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Bagi undi kita kepada UMNO dan Barisan Nasional, kita memberi masa depan kita kepada istilah yang Muhyiddin guna, parti penyangak dan parti perompak. Jadi saya bawa suara Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin kata, jangan pangkah UMNO Barisan Nasional. Tan Sri Muhyiddin kata, Haji Hadi juga kata, kalau kita pangkah UMNO Barisan Nasional, kita akan memangkah parti yang songsang dan sesat. Siapa kata? Haji Hadi. Haji Hadi dan Tan Sri Muhyiddin. Saya bawa suara mereka mana ni? Kecuali mereka nafikan. Mereka kata, masa kami kata tu kami gila. Tak apalah, kita boleh tarik lah. Ataupun mereka kata, masa kami kata tu kami pitam ke, menggigau ke, manyau ke, mimpi ke. Itu kita boleh pertimbangkan. Tapi masa mereka kata tu, mereka kata dengan penuh keyakinan. Okey ke? Pemuda Kedah. Kalau kita bagi lagi negara ini kepada UMNO dan Barisan Nasional, kita rasa bahawasanya kehancuran yang telah teruk terkena kepada Bani Israel mungkin juga akan terkena kepada negara kita Malaysia. Siapa kata? Haji Hadi kata. Jadi tuan-tuan, Haji Hadi Awang kata, Muhyiddin Yassin kata, tolak UMNO dan Barisan Nasional. Peja. Dia juga kata, kalau dia gila-gila sikit, UMNO. Muhyiddin ni, apa nama Peja? Saya berforum dengan dia pada tahun 2018 awal, bulan Januari, di Pejabat Bersatu di Tambun. Waktu tu, Peja kata, Menteri Besar Perak kata, dia kata, mungkin orang tengok saya gila-gila sikit, tapi UMNO ni gila sungguh. Jadi saya bawa hujah-hujah mereka, ya tuan-tuan. Hujah-hujah mereka, tuan-tuan sampaikan kepada para pengundi kita. Dia kata, kalau dia saja, bagi negara ni kepada UMNO yang gila sungguh, maka kita memberikan kawasan kita dan kita melantik pemimpin yang mendukung parti yang gila sungguh, kata Peja. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan hak selebihnya Datuk Seri Salahuddin akan sebut kepada kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkatannya, mudah-mudahan pada 29 hari bulan nanti pokok akan bertunas di sini dan insya-Allah dia menjadi lorong untuk melakukan perubahan dalam pilihan raya yang ke-15 nanti insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.